Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kali ini saya akan bincangkan tajuk Masadirut Tashri' al-Mukhtalaf fiha, iaitu sumber-sumber persyariatan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Para ulama tidak sepakatlah bahawa sumber-sumber hukum ini boleh dijadikan sebagai dalil dalam pengeluaran hukum syarak. Jadi ada 7 sumber hukum di sini. Yang pertamanya al-istihsan, yang keduanya al-maslahah al-mursalah, yang ketiganya al-istishab, keempat uruf, yang kelima qaulus sahabi, yang keenam syar'u man qablana, yang ketujuh saddu zara'i. Kita mulakan dengan sumber hukum yang pertama yang diperselisihkan di kalangan para ulama, iaitu al-istihsan. Al-istihsanu lughatan addu asy-syai'i wa i'tiqaduhu hasanan. Addu asy-syai'i wa i'tiqaduhu hasanan. Istihsan dari sudut bahasa adalah menganggap sesuatu ataupun meyakini sesuatu perkara itu sebagai baik. Istihsan, kita meyakini, menganggap, mengira sesuatu tersebut sebagai hasan, sebagai baik. Al-istihsan. Wa fil istilah, dan dari sudut istilah, ini istilah ulama-ulama usuliyin, iaitu ulama usul fiqh, al-istihsan bermaksud udulul mujtahid an muqtada qiyasin jaliyin ila muqtada qiyasin khafiyyin aw an hukmin kulliyin ila hukmin istisna'in bidalilin inqadaha fi aqlihi rajjaha hadzal udul. Istihsan dari sudut istilah pula bermaksud udul. Istihsan adalah pemalingan mujtahid daripada kehendak kias jali. Jadi mujtahid berpaling, tidak menggunakan, tidak mahu mengeluarkan hukum berdasarkan kias jali ila muqtada qiyasin khafiyyin. Pemalingan daripada kias jali kepada tuntutan ataupun kehendak kias khafi. Jadi mujtahid tak menggunakan kias jali, sebaliknya dia menggunakan apa yang dikehendaki daripada ataupun apa hukum yang dikeluarkan berdasarkan kias khafi. Itu maksud istihsan. Ada 2 dalil mujtahid memilih kias khafi dan meninggalkan kias jali. Ataupun dalam keadaan yang lain. Jadi istihsan ni ada boleh berlaku dalam 2 keadaan. Pertama, bila mana ada 2 kias, satu kias jali dan satu lagi kias khafi. Dan keadaan yang kedua ialah an hukmin kulliyin ila hukmin istisna'in. Mujtahid berpaling daripada menggunakan hukum yang bersifat umum. Kebanyakan hukum itu dikeluarkan, hukum itu dikenakan kepada ramai pihak. Tetapi dalam satu kes ini, mujtahid tidak mengeluarkan hukum tersebut sama seperti keadaan-keadaan yang lain. Jadi mujtahid berpaling daripada hukum yang bersifat umum kepada hukum pengecualian. Hukum pengecualian ini khusus bagi bab perkara ini sahaja. Kenapa berlaku pemalingan ini? Lidalilin inqadaha fi aqlihi rajjaha hadzal uqul. Kerana ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain yang sangat kuat dalam akalnya, sangat memberi kesan terhadap akalnya untuk mentarjihkan, untuk merajihkan pemalingan ini, untuk membenarkan pemalingan ini. Itu ta'rif istihsan dari sudut istilah. Jadi bila ada 2 dalil, mujtahid tinggalkan kias jali, mujtahid menggunakan kias khafi. Ataupun ada satu hukum yang bersifat umum, mujtahid tinggalkan hukum sifat umum ni, keluarkan satu hukum yang lain, sebagai kata ini adalah hukum pengecualian khusus bagi masalah ini. Tapi bukanlah sesuka hati dia keluarkan dia berpaling tu, kerana ada dalil yang lain yang menyokong pemalingan ini. Contoh yang diberikan sini mislu ikhtilaful ba'i wal mushtari fi miqdari thaman.
perselisihan pendapat di antara penjual dan pembeli pada kadar harga sesuatu barang. Okey, harga barang tu berapa ringgit? Baik kata lain, mushtari kata lain. Penjual kata barang ni mahal, mushtari kata, pembeli kata harga ni murah dah, kita sepakat tadi harga yang murah kan. Fa innal aqidan yatahalafani istihsanan. Kedua-dua pihak yang berakad ini perlu bersumpah berdasarkan istihsan. Okay. Jadi kat sini kita kata baik kata harga ni 100, mushtari kata harga ni 90. Jadi nak selesai kes ni macam mana? Berdasarkan istihsan, kedua-duanya kena bersumpah. Penjual kata aku bersumpah barang ni harga RM100. Mushtari kata tak, aku bersumpah bahawasanya barang ini kita telah setuju untuk harganya RM90 sahaja. Baik, itu berdasarkan istihsan. Wal qiyasu, tetapi sebenarnya berdasarkan qiyas, alla yahlifa al-ba'i'u. Penjual tidak perlu untuk bersumpah li'annahu yadda'i az-ziyadah, kerana dia mendakwa ada lebihan daripada harga yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Mushtari kata 90, baik kata bukan 90, lebih RM10, 100. Wal mushtari yunkiruha, sedangkan pembeli mengingkari lebihan tu. Lebihan RM10 tu mushtari tak setuju. Dia kata betul, harga saya kena beli barang ni dengan harga kan, tapi saya setuju takat 90 je, lebih RM10 tu saya tak setuju. Wa anna thamana tis'un, harganya hanya RM90. Okay, jadi kalau di sini siapa yang mendakwa, kaedahnya al-bayyinatu 'alal mudda'i, siapa yang mendakwa perlu kemukakan bukti. Jadi kalau dekat penjual kata harga dia RM100, dia kena buktikan. Buktikan daripada rakaman, buktikan daripada saksi ke yang nampak kata bahawa memang kita bersetuju harga dia adalah RM100. Mushtari ingkar kan, orang yang mengingkari tak perlu untuk kemukakan bukti, tapi cukup dia bersumpah. Jadi yang bersumpah tu seorang saja, mushtari sahaja yang boleh bersumpah. Baik tak boleh bersumpah, baik kena kemukakan bukti. Wal istihsanu an yahlifa al-isnani li'anna al-ba'i'a mudda'i az-ziyadah. Cuma berdasarkan istihsan, kedua-duanya kena bersumpah. Kenapa? Li'anna al-ba'i'a mudda'i ziyadah, itu jelas, kerana penjual mendakwa lebih RM10. Wa munkiru tasallumul mabi', tetapi baik dalam masa yang sama juga mengingkari untuk menyerahkan barang. Dia tak mau serah barang kan, saya takkan serah barang ni selagi kamu tak bayar RM100 kan. Jadi baik sebenarnya dia merupakan pendakwa dan dia juga orang yang mengingkari, mungkir. Jadi kita faham mungkir ni selalunya boleh bersumpah kan. Sebab tu baik boleh bersumpah juga. Wal mushtari munkiru az-ziyadah. Mushtari memanglah dia tak setuju, dia mengingkari harga tu lebih 10, dia harga tu 90 saja kan. Tapi dalam masa yang sama dia mendakwa haqqa tasallumil babi' ba'da daf'i thaman. Dia mendakwa dia berhak untuk menerima barang tersebut setelah dia menyerahkan harga RM90 tu. Dia mungkir, tapi dalam sama dia juga mudda'i. Okay? Jadi bila kita lihat dari sudut istihsan kan, dari sudut istihsan maksudnya ini adalah kias yang agak tersembunyi, kias khafi. Kita katakan sebenarnya baik ni dia bukan mudda'i semata-mata, dia mudda'i dan dia masa yang sama adalah mungkir. Mushtari juga, mushtari tadi adalah mungkir sebab dia mengingkari harga tu 100, tapi dalam sama dia juga mudda'i, dia juga mendakwa hak untuk terima barang. Jadi bila dia mendakwa sepatutnya dia kena kemukakan bukti lah. Okey. Jadi bila dalam dua-dua keadaan ini hak untuk bersumpah itu diserahkan kepada kedua-dua belah pihak. Baik boleh bersumpah, mushtari pun boleh bersumpah. Okey, baik bersumpah harganya 100, mushtari bersumpah harga ni RM90. Jadi nak selesaikan macam mana? Paruh-paruh harga, kembali kepada thamanul misli lah, harga pasaran. Jadi harga pasaran barang tu berapa? Tiba-tiba cek-cek harga pasaran RM70 je. Dia beli harga 70 je lah. Ataupun cek-cek harga pasaran 150.
kena bayar dengan harga RM150. Ikut harga pasaran bagi barang tu, sebab kedua-duanya bersumpah, kedua-duanya tidak sepakat untuk dalam satu harga. Okay, selesai itu contoh. Inilah maksudnya mujtahid sekarang tidak menggunakan kias jali. Kias jali yang kita nampak ni kita kata bai' adalah pendakwa, mushtari adalah mungkir, orang yang mengingkari. Tapi bila kita tengok kias yang lebih khafi, kias yang agak tersembunyi itu, orang tak nampak yang masalah bai' itu adalah dia tak mahu serahkan barang. Tapi mushtari sebenarnya dia mendakwa kena serahkan barang. Jadi bila kita lihat dari sudut kias yang khafi, baru kita nampak bahawasanya bai' dan mushtari ni sama saja. Jadi bila mereka kedua ni sama, maka kedua-duanya berhak untuk bersumpah lah. Jadi pandangan mazhab yang menerima istihsan mengatakan kedua-duanya perlu bersumpah dan balik kepada zaman al-misil. Okay, contoh yang lain, al-hukmu bisihhati salam, hukum tentang sahnya akad salam dan juga akad istisna. Salam tempahan, tempahan barang tu tak ada lagi, duit dia dah serahkan tapi barang tu tak wujud lagi, barang tu tak disediakan lagi, tak ada pada majlis akad. Istisna pun sama, dia tempah baju ke, tempah buat bangunan ke, tempah apa-apa tempahan yang dia buat, tapi bangunan ataupun pakaian tersebut tidak lagi disiapkan. Sedangkan dalam akad jual beli tak boleh jual beli benda yang tiada kan. Okay, hukum yang ni adalah pengecualian. Min hukmi butlani aqdil ma'dum. Pada asalnya jual beli benda yang tiada itu adalah tidak dibenarkan. Ada larangan jelas daripada hadis yang melarang naha an bai'il ma'dum, jual beli benda yang tiada. Tetapi khusus bab salam dan istisna ini ada pengecualian yang dibuat. Maka hukum ini jugalah dinamakan hukum yang dikeluarkan berdasarkan istihsan, kerana mujtahid berpaling daripada menggunakan hukum yang bersifat umum kepada hukum yang bersifat pengecualian. Okay, kehujahan istihsan. Jadi bila kita katakan istihsan ni dalil yang tidak disepakati oleh para ulama, ada sebagian ulama yang menerima, ada sebagian ulama yang menolak kan. Tapi bila kita katakan jumhur, sebagian besar ulama mazhab menerima istihsan ini. Tapi yang menolak dengan keras istihsan ini adalah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i tidak menerima penggunaan istihsan. Okey, jadi mereka yang berhujah dengan istihsan ini kita lihat perbezaan para ulama. Ikhtalafa al-a'immah fi hujjatil istihsan ala qawlaini. Al-qawlul awwal annahu hujjatun syar'iyyatun wa masdarun min masadiri tashri', dhahaba ila dhalika al-Hanafiyah wa yunsabu ila al-Hanabilah. Al-masadir al-mukhtalaf fiha yang kedua adalah al-maslahah al-mursalah. Ia juga dikenali sebagai al-istislah. Ta'rifuha, ta'rif bagi maslahah mursalah, ia al-manfa'ah. Maslahah mursalah merujuk kepada satu manfaat allati la yashhadu laha dalilun khas, yang tidak disokong oleh dalil yang tertentu, bil ilgha, sama ada untuk menolak manfaat ini, atau isbat, ataupun nak menyokong penggunaan manfaat ini. Wa takunu muttafiqatan ma'a maqasidi syariah al-'ammah, dan manfaat ini bertepatan dengan tujuan syarak yang bersifat umum. Okay, itu takrif bagi maslahah mursalah. Jadi dia merujuk kepada satu manfaat, tetapi manfaat ini tidak ada dalil yang menyokong bahawasanya manfaat ini boleh digunakan, dan tidak ada juga dalil yang menyokong bahawasanya manfaat ini tidak boleh digunakan, tidak diiktiraf oleh syarak. Jadi tak ada dalil yang menyokong, tidak ada dalil yang melarang penggunaan manfaat ini. Okay? Sebab itu dipanggil sebagai mursal, maslahah mursalah, maslahah yang dilepaskan, yang dibebaskan. Diberikan kebebasan kepada para ulama untuk menentukan sama ada boleh digunakan manfaat ini ataupun tidak boleh digunakan. Jadi bagi mazhab yang menerima maslahah mursalah ini, jadi mereka menggunakanlah kerana maslahah ini bertepatan dengan tujuan syarak. Dari sudut tujuan syarak yang bersifat umum, memang syarak menyokong apa-apa saja hukum yang memberi manfaat kepada manusia dan menolak kemudaratan daripada manusia. Jadi itu maksud
dia bertepatan dengan tujuan syarak yang bersifat umum. Contoh yang diberikan bagi hukum-hukum yang dikeluarkan berdasarkan maslahah mursalah, kajam'il Quran, seperti menghimpunkan Al-Quran. Jadi menghimpunkan Al-Quran ini tidak berlaku pada zaman Nabi, dan juga tidak ada dalil daripada Al-Quran pun yang menyuruh supaya Al-Quran ini dikumpulkan dalam satu mashaf ke, dalam satu kitab, dalam satu buku. Wa kitabatihi, dan juga menulis Al-Quran. Wa qatlil jama'ati bil wahid, dan dikisos ramai orang disebabkan seorang individu terbunuh. Ada seorang yang mati, tetapi kisos dikenakan kepada 10 orang sebagai contoh. Kerana apa? Kerana 10 orang ini berpakat untuk membunuh seorang maktul ini, seorang yang dibunuh ini. Jadi boleh kita kisos 10 orang walaupun yang terbunuh tu hanya seorang. Walaupun kalau ikut asalnya kisos ni satu dengan satu kan, satu nyawa dengan satu nyawa, satu anggota badan dengan satu anggota badan. Tapi berdasarkan maslahah boleh bunuh ramai orang sebab mereka ini berpakat untuk membunuh seorang hamba Allah ini. Jadi hukum qatlul jamaah bil wahid adalah berdasarkan maslahah mursalah. Wa mislul maslahah al-mutarattibah 'ala al-iltizam bi isyaratil umur. Contoh yang lain adalah maslahah yang dapat diperoleh daripada pematuhan terhadap peraturan-peraturan jalan raya ataupun peraturan kepada isyarat-isyarat, isyarat-isyarat jalan raya, lampu isyarat. Al-mutamassilah, yang terkandung di dalam pematuhan ini fi hifzil anfusi wal amwal, mengandungi pemeliharaan terhadap jiwa dan pemeliharaan terhadap harta benda. Kalau kita patuh kepada peraturan-peraturan jalan raya ini, maka nyawa akan terselamat, harta benda pun akan terselamat, kereta kita, barang-barang kita pun akan selamat. Wa mislul maslahati allati syara'a li ajliha Umar radhiyallahu anhu ittikhaz as-sujuni wa tadwin ad-dawawin lil jundi. Maslahah yang telah disyariatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam pembinaan penjara-penjara. Sayyidina Umar telah membina penjara dan buat tadwini dawawin, dan menyusun pasukan-pasukan tentera. Ada pasukan-pasukan tentera. Pasukan yang pertama ini mungkin berjihad di sebelah barat, pasukan tentera ini berjihad di sebelah timur ke. Jadi Sayyidina Umar telah menyusun pasukan-pasukan tentera ini, dan mereka ada habuan-habuan ataupun ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada tentera-tentera Islam ini, dan perkara ini tidak berlaku sebelum zaman Sayyidina Umar. Jadi hukum ini juga dikeluarkan berdasarkan maslahah. Pembinaan penjara dan penyusunan angkatan tentera ini dilakukan oleh Sayyidina Umar berdasarkan maslahah. Wahia maslahatun lam yarid fiha dalilun syar'iyyun bita'yid. Tidak ada maslahah yang tidak ada dalil syarak yang menyokong ataupun mengambil kira maslahah ini, au bil ilgha'i wal ibtal, dan juga tidak ada dalil juga yang menolak atau dan membatalkan dalil ini. Maslahah ini maslahah mursal. Jadi Sayyidina Umar melihat ada keperluan untuk pembinaan penjara dan penyusunan angkatan tentera ni, maka dia laksanakanlah perkara ini berdasarkan maslahah mursalah. Hujjiyatul maslahah mursalah, kehujahan maslahah mursalah. Jadi kita tahu maslahah mursalah termasuk dalam dalil-dalil yang tidak disepakati. Jadi ada khilaf ulama dalam mengiktiraf penggunaan maslahah mursalah ni, dan ada juga pandangan ulama yang menolak maslahah mursalah ni sebagai salah satu sumber hukum. Al-qaulul awal al-maslahah al-mursalah laysat dalilan mustaqillan. Pandangan pertama mengatakan maslahah mursalah ini bukanlah dalil yang berdiri dengan sendirinya, ataupun bukanlah dalil yang berasingan daripada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama yang lain. Wa huwa madhhabu Syafi'iyah wal Hanafiyah. Yang ini adalah pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mereka mengiktiraf qiyas, dan qiyas memang disepakati oleh semua para ulama. Di dalam qiyas itu terdapat penggunaan maslahah dalam
kaedah penentuan kias, kaedah penentuan illah. Bila mana mereka nak menentukan illah, di situ maslahah mengambil peranan yang sangat penting. Bila mana hukum ini kita nak tahu apa illah, illah ni selalunya sebab untuk suatu hukum ni adalah pasti berkaitan untuk memberi kemaslahatan kepada manusia. Jadi maslahah mursalah tu ada pada kias. Jadi mereka tidak perlu meletakkan maslahah mursalah sebagai maslahah mursalah ni sebagai dalil yang berasingan. Okey. Hanafi juga begitu, mereka menggunakan kias, dan mereka juga dalam masa mereka menambah penggunaan istihsan. Jadi istihsan juga ada unsur maslahah di situ. Sebab istihsan kita kata kita berpaling daripada hukum kulli kepada hukum pengecualian kan. Kenapa dia pindah pada hukum pengecualian? Kenapa dia tak guna kias jadi tapi guna kias khafi? Sebab ada maslahah di situ. Jadi maslahah mursalah ada digunakan di dalam istihsan bagi mazhab Hanafi. Lebih banyak lagi lah. Kalau Syafi'i itu hanya pada kias, Hanafi yang ada pada kias ada pada istihsan. Qaulus tsani, tapi pandangan yang kedua, al-maslah mursalah dalilun syar'iyyun mustaqillun. Maslah mursalah adalah dalil syarak yang berasingan. Wa masdarun min masadir tashri' allati yarji'u ilaiha al-mujtahid. Salah satu sumber daripada sumber pensyariatan yang boleh dirujuk oleh mujtahid. Wa hujjatun tubna 'alaiha al-ahkam. Dia boleh dijadikan sebagai hujah untuk dibinakan sesuatu hukum. Jadi kalau hukum syarak tu boleh merujuk terus. Dalilnya adalah maslahah. Tak perlu kata dalilnya qiyas ke dalil ke istihsan ke. Duna an tatawaqqafa 'ala dalilin syar'iyyin akhar, tanpa perlu terhenti ataupun bergantung kepada dalil syarak yang lain. Inilah pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengiktiraf maslahah mursalah ini sebagai dalil yang berasingan daripada dalil qiyas, dalil istihsan yang lain. Syurutul amali bil maslahah al mursalah, syarat untuk menggunakan maslahah mursalah ini. Okay. Jadi mereka yang berpegang kepada maslahah mursalah, ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, baru bolehlah digunakan maslahah ini. Sebab maslahah ini tidak ada yang menyokong dan tidak ada yang menolak kan. Semua ini juga mazhab yang menolak, sebagai contoh mazhab Syafi'i sekalipun, mereka gunakan maslahah ini dalam kias kan. Jadi dalam kias juga, kalau mereka nak gunakan maslahah mursalah, perlu mematuhi syarat-syarat ini. Syaratul awal, syarat yang pertama, antakunal maslahatu mulaimatan li maqasid syara'. Maslahah tersebut bersesuaian dengan tujuan syariah. Wala tu'aridu nassan aw dalilan minal adillah al-qat'iyah, dan tidak bertentangan dengan nas ataupun dalil daripada dalil-dalil qat'i. Jadi dia tidak boleh berlawanan, mengeluarkan satu hukum yang berlawanan dengan nas ataupun dalil yang masuk dalam kategori dalil qat'i. Kalau dalil zanni tak apalah. Dalil qat'i, maslahah tidak boleh mengatasi hukum yang berdasarkan maslahah, tidak boleh mengatasi hukum yang berdasarkan dalil yang qat'i. Fala yajuzu ifta'u ghaniyyin jama'a imra'atahu fi nahari Ramadan. Maka tidak harus memberi fatwa kepada orang kaya yang bersetubuh dengan isterinya pada siang Ramadan, biilzamihi bi siyami syahraini mutatabi'aini awwalan, dengan memaksanya untuk puasa 2 bulan berturut-turut awalan, pada peringkat awal. Wa adami samahi lahu bi'itqi raqabatin, dan tidak membenarkan baginya untuk memerdekakan hamba. Sebab kifarat bagi orang yang membatalkan puasa secara bersetubuh dengan isterinya adalah mula-mula kena merdekakan hamba, tu nombor 1, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tak boleh untuk kita keluarkan fatwa terbalik. Kena puasa dulu, kalau tak boleh puasa baru boleh merdekakan hamba untuk orang kaya. Sebab apa? Dasarkan maslahah, kita nampak orang kaya ni kalau nak memerdekakan hamba tu mudah sangat. Takat 5,000 dia nak bayar untuk merdekakan hamba, mudah-mudah untuk dia bayar kifarat tersebut. Jadi kifarat itu tak sampailah maksud ataupun tujuan maslahat daripada kifarat itu supaya orang tidak membatalkan puasa dengan secara bersetubuh ini. Okay. Tapi itu dari sudut maslahah. Cuma nas syarak tetap mengatakan mula-mula merdekakan hamba dulu. Jadi
Maslahah di sini bertentangan dengan nas. Bila maslahah bertentangan dengan nas, kita kena utamakan nas yang qat'i. Nas yang qat'i kata nombor satu merdekakan hamba. Walaupun dari sudut maslahah ni kita nampak macam tak bersesuaian kan. Tapi pada hakikatnya itu yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab syarak memang menggalakkan supaya hamba ini dibebaskan. Tak. Kalau boleh jangan ada hamba lah ke atas muka bumi ni. Kalau ada hamba, merdekakan. Merdeka macam mana? Merdeka dengan bayar kifarat kan. Apa saja kifarat, selalunya nombor satu adalah memerdekakan hamba. Jadi itu tujuan sebenar kenapa yang diletakkan merdekakan hamba tu nombor satu. Walaupun orang tu orang kaya. Lianna dhalika yukhalifu nassan fil kafarati. Asyartu tsani an takuna ma'qulatal makna haqiqatan la wahmiyatan. Bahawa maslahah itu difahami oleh maknanya, difahami tujuannya, maksudnya hakikatan la wahmiyah, sebagai makna maksud yang sebenar-benarnya, bukan wahmiyah, bukan hanya perkara yang waham, andaian-andaian. Mislu tas'iris sila' indal hajah ya'ti bi fa'idatin muhaqqaqatin man'an lil ghabni az-za'id fil athman wa daf'an lil haraji wad darari 'ala an-nas. Seperti penetapan harga barang ketika keperluan, dalam keadaan perlu untuk kita mengawal harga barang dalam tempoh tertentu. Dalam tempoh perayaan ada barang-barang masuk dalam barang kawalan harga. Ada harga-harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Asalnya harga ini ditentukan oleh pasaran. Itu hukum asal. Jadi kerajaan tidak ada hak untuk mengawal harga barang. Tapi dalam keadaan tertentu boleh untuk kerajaan mengawal harga barang. Ya'ti bi faidatin muhaqqaqatin, ada faedah yang sangat pasti, faedah yang sangat jelas kan. Man'an lil ghabni az-za'id, supaya dapat menegah berlakunya ghaban yang berlebih-lebihan pada harga. Kenaikan harga yang berlebihan, melampau, terlalu berlebihan dalam kenaikan harga barang. Wa daf'an lil haraj, dan juga menolak kesusahan dan kemudaratan daripada manusia, supaya manusia tidak merasa mudarat kerana terbeban dengan harga yang terlalu tinggi. Sebab orang banyak, permintaan terlalu banyak. Kebiasaannya bila permintaan banyak, maka harga barang tu akan naik. Harga naik. Tapi kalau harga naik tu terlalu banyak sehingga membebankan, pada ketika itu kerajaan ada hak untuk mengawal harga. Jadi ini maksudkan manfaat ini adalah manfaat yang benar-benar berlaku, benar-benar pasti, yang dapat memberi faedah kepada manusia. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antakuna maslahatan amatan walaysat maslahatan syakhsiyatan. Okey, maslahah yang akan digunakan itu merupakan maslahah yang bersifat umum, bukan maslahah individu. Fala yasahul akhdhu bi ayyi hukmin yuqsadu bihi ri'ayatu maslahati syakhsin bi'ainihi ka amirin aw ra'isin aw usratin lahu. Maka tidak harus mengeluarkan sesuatu hukum tujuannya untuk memelihara maslahah individu tertentu. Hukum itu hanya untuk individu tertentu sahaja, seperti raja, seperti pemerintah ke, ataupun ketua ke, ataupun keluarga-keluarga dia ke. Jadi tak boleh keluarkan hukum itu untuk maslahah yang khusus. Hanya boleh keluarkan hukum berdasarkan maslahah ini kalau maslahah tersebut bersifat umum. Al-masadir al-mukhtalaf yang ketiga, al-istishab. Al-istishab fil lughati al-mulazamah. Istishab dari sudut bahasa adalah mulazamah, saling berlazim-laziman, saling berhubungan di antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Wa fil istilah, dan dari sudut istilah adalah al-hukmu bi thubuti amrin fi zaman ath-thani. Mengeluarkan satu hukum dengan mensabitkan satu perkara pada masa yang kedua berdasarkan hukum yang sabit pada masa yang pertama. Binaan ala annahu kana thabitan fi zaman awal. Kita sabitkan hukum pada zaman kedua tu, kenapa? Kerana hukum tersebut telah sabit pada masa yang pertama. Dia ada makna mulazamah tu kan. Dia ada hubungan di antara masa yang pertama dengan masa yang kedua. Masa pertama haram, masa kedua pun haram lah. Masa pertama tu tak batal, masa kedua pun tak batal lah. Jadi dia ada berlaziman. Sebab tu dipanggil istishab, memang ada hubungan lah dengan maknanya dari sudut lughawi itu. Fama sabata fi zamanil madi fal aslu baqa'uhu fi zamanil mustaqbal.
hukum yang telah sabit pada masa yang lalu, kaedah asalnya hukum tersebut kekal pada masa yang akan datang, hatta yasbuta ma yughayyiruhu, sehingga sabitlah perkara yang mengubahkan hukum pada masa lalu tersebut. Kastishabil wuduk, seperti menghukumkan kita menyamakan hukum pada masalah wuduk. Wa kastishabil bakarah, seperti istishab pada hukum bakarah, dara seorang perempuan. Hujjatul istishab, kehujahan istishab. Jadi khilaf antara ulama berkenaan tentang kehujahan istishab ini. Pertama, qala mutaakhiru al-Hanafiyah, berkata ulama-ulama mutaakhirin daripada kalangan mazhab Hanafi, anna al-istishaba hujjatun fi ad-daf'i wan nafi. Istishab merupakan hujjah pada menolak dan menafikan. Kalau kita nak menolak dakwaan orang, nak menafikan dakwaan orang, boleh menggunakan istishab. La lil isbat wal istisqa, bukan untuk mensabitkan hak dan untuk menuntut hak. Menuntut hak yang baru tidak boleh. Sekadar menafikan apa dakwaan orang lain untuk mengekalkan apa hak dia yang sedia ada. Tidak boleh nak mensabitkan. Contoh, istishabu al-milkiyah. Milkiyah, kamalikiyah. Istishab al-milkiyah al-thabitah bi'aqdin sabiqin laysa hujjatan li baqa'i al-milkiyah. Seperti istishab pemilikan yang sabit dengan akad yang lalu, bukan hujjah untuk mengekalkan pemilikan. Bal hujjatun li daf'i da'wa man yadda'i zawal hadhil milkiyah, hanya sebagai hujjah untuk menolak dakwaan orang yang mengatakan kehilangan pemilikan ini. Duna an yuqima ad-dalil alaihi, bukan untuk mengemukakan dalil terhadapnya. Nak kemukakan dalil, nak membuktikan barang ini milik dia, tidak boleh. Tetapi kalau orang lain mendakwa ini barang dia, dia boleh engkar, dia boleh menolak barang, mengingkari dakwaan tersebut dengan menggunakan kaedah istishab. Tapi kalau orang lain tu ada bukti, dia bolehlah kemukakan bukti, tapi istishab ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk mensabitkan, tapi sebagai hujah untuk menolak saja. Wal khulasah, kesimpulannya, anal istishaba indal Hanafiyah la yuthbitu hukman jadidan. Istishab di sisi mazhab Hanafi tidak mensabitkan hukum yang baru, walakin yastamirru bihi al-hukmu al-thabitu bidalilihi ad-dal 'ala al-'adam al-asli wal ibahah al-asliyah. Tapi istishab ini dapat mengekalkan hukum yang telah sabit dengan dalil istishab ini, ad-dal 'ala 'adamil asli, yang menunjukkan atas ketiadaan pada asalnya. Kalau contoh tadi kan, orang tu dakwa barang tu milik dia, tapi dia tak ada bukti kan. Jadi asalnya bukan milik kamu lah, asalnya milik orang yang pegang barang tu. Jadi dia boleh tolak dakwaan tersebut berdasarkan istishab. Jadi, untuk menolak boleh. Wal ibahah al-asliyah, dan juga keharusan pada peringkat asalnya. Asalnya barang tu, kalau barang tu dalam tangan dia, maka haruslah dia untuk menggunakan barang tersebut. Jadi barang tu adalah milik dia lah. La li isbati ma lam yakun, tidak boleh mensabitkan perkara yang tidak ada. Perkara yang tidak ada, perkara yang tidak wujud, tak boleh. Contohlah kalau barang tu tak ada pada tangan dia, jadi dia nak dakwa berdasarkan istishab, barang tu adalah milik dia lah. Sebab kalau cek bulan yang lepas, barang tu adalah milik dia. Okay? Jadi nak menggunakan istishab untuk mensabitkan benda yang tidak ada pada tangannya, tidak boleh di sisi pandangan mazhab Hanafi. Hanya boleh untuk menolak dakwaan orang lain saja. Ini pandangan Hanafiyah. Wa qala al-jumhur, tetapi jumhur selain Hanafi bihujjatil istishab mutlaqan. Istishab boleh dijadikan hujah sama secara mutlak. Li taqriril hukmi ats-tsabiti hatta yaquma ad-dalil ala taghyirihi, untuk
menetapkan hukum yang sabit berdasarkan istishab ini, dan sehinggalah ada dalil yang lain yang mengubahnya. Dia boleh gunakan istishab nak mendapatkan balik hak dia, mendapatkan balik barang dia yang telah hilang. Dia boleh digunakan istishab selagi tidak ada dalil yang mengubah hukum asal ni. Bulan lepas barang tu milik dia, jadi dia nak balik barang tersebut. Okay? Kalau orang lain nak minta, dia kena kemukakan bukti. Jadi kalau orang lain kata, tak, barang tu telah bertukar milik kepada saya sebab saya dah beli dah. Bukti dia apa? Ada resit. Jadi kalau dah ada resit tu, dia mengubahlah hukum istishab yang asal tu. Jadi selagi tidak ada bukti, tidak ada dalil yang menunjukkan istishab tu telah berubah, selagi itu boleh digunakan istishab ini di sisi pandangan jumhur. Itulah beza sedikit antara Hanafi dan juga jumhur dalam penggunaan istishab ini. Hanafi agak ketat. Tidak semua hukum boleh berdasarkan istishab, hanya boleh untuk menolak dakwaan orang lain. Tapi jumhur boleh menggunakan istishab ni pada semua keadaan secara mutlak, selagi tidak ada dalil yang menolak. Wa tadharu thamaratul khilaf. Zahirlah samarah khilaf, kesan daripada khilaf antara mutaakhir Hanafi dan juga jumhur ini fi halil mafqud, pada kes al-mafqud, orang dipanggil orang hilang. Orang ni hilang kan, tak ditemui, dia masuk hutan tak jumpa ke, ataupun dia pergi ke negara luar tak balik-balik ke negara dia. Fala yasbutu lahu al-irsu wal wasiyah inda al-Hanafiyah, maka tidak sabitlah bagi mafqud ini harta pusaka, sebab harta pusaka dulu bukan milik dia. Wal wasiyah, dan juga wasiat. Maksud harta pusaka ni adalah dia pergi keluar negara, dia tak balik-balik kan. Kemudian ada ahli keluarga dia mati. Kalau ikut mafqud ni berhak lagi lah mendapat harta pusaka, sebab tak terbukti lagi mafqud ni, orang yang hilang ni mati, sebab dia hanya pergi keluar. Dia pergi keluar negara, cuma dia tak balik ke Malaysia kan. Tapi berdasarkan Hanafi, mafqud tidak layak untuk mendapat harta pusaka, sebab dia tidak boleh mensabitkan hukum yang baru. Wal wasiyah, dan juga wasiat. Wasiat ke pusaka ke wasiat ke tak kisahlah. Wa inna ma tabqa milkiyatuhu ala dhimmatihi fi ma kana lahu qabla faqdihi. Hanya kekal pemilikannya atas tanggungannya pada barang-barang yang menjadi miliknya sebelum dia hilang. Barang yang dia sebelum hilang, rumah dia ke kereta dia, itu masih kekal milik dia lah, selagi tidak terbukti bahawasanya mafqud ni telah meninggal dunia. Fatabqa hayatuhu binisbati li amwalihi wa zawjatihi faqat. Maka kekallah kehidupannya dari sudut harta dan juga isterinya, hatta yakumad dalil ala wafati, sehingga ada dalil yang menunjukkan dia telah meninggal dunia, barulah harta dia itu akan diberi kepada pewaris. Isteri dia pun dianggap telah bercerai matilah dengan suaminya yang mafqud itu. Amal jumhur fa innahu yatalaqqa huquqan min ghairihi. Jumhur kata mafqud boleh mendapatkan hukuk dan hak-hak daripada orang lain. Fayaris, dia berhak mendapat harta pusaka. Wa tasbutu lahu al-wasaya wa tazillu al-huquq as-sabiqah ala milkihi istishaban li hayatihi ila an yasbuta mautahu. Dia berhak untuk mendapat wasiat, dan harta-harta dia yang masih ada sebelum dia hilang tu kekal menjadi pemilikannya sehinggalah terbukti bahawasanya dia telah meninggal dunia. Ini beza nampak macam sedikit saja beza, tapi ada kesan perbezaan dari sudut hukum syarak dalam hal ataupun dalam kes orang hilang al-mafqud ini. Al-masadir al-mukhtalaf fiha, yang keempat, al-urf. Uruf ataupun adat, kebiasaan. Al-urfu mastaqarra fi nufus min jihati al-uqul wa talaqqathu attiba' as-salimah bil qabul. Uruf bermaksud sesuatu yang telah tetap dalam jiwa seseorang, min jihati al-uqul, dari sudut akalnya. Dari sudut akalnya, perkara ni memang telah menjadi kebiasaan, perkara yang telah tetap dalam dirinya. Wa talaqqathu attiba' as-salimah bil qabul, dan tabiat yang sejahtera telah menerima perkara ini. Tabiat semula jadi kita, tabiat kita yang secara kebiasaannya menerima perkara ini dalam kehidupan seharian kita.
Itu uruf. Jadi perkara yang telah menjadi kebiasaan, perkara yang telah menjadi tabiat, tabiat dan yang dapat jadi ia diterima, akal pun terima kebiasaan ini dan tabiat kita pun menerima kebiasaan ataupun perkara yang berlaku ini. Itu uruf. Al-urfu naw'ani, uruf ada dua bahagian, qauliyun wa amaliyun. Uruf ada terbagi kepada dua, satu uruf perkataan dan uruf perbuatan. Wa kullu minhuma qad yakunu aman wa qad yakunu khassan. Setiap satu daripada kedua-duanya kadang-kadang bersifat umum, kadang-kadang bersifat khusus. Uruf qauli ada khas dan am, uruf amali juga ada khas dan juga am. Al-urful amali, uruf yang bersifat perbuatan, wahwa at-ta'aruf bainan nas ala amrin amaliyin muayyanin. Kebiasaan manusia bagi satu perkara yang bersifat perbuatan, satu perkara tertentu yang bersifat perbuatan, bersifat kerja buat. Ka'aklil lahmi dha'ni fil balad, seperti kebiasaan memakan daging kambing di sebuah negeri. Aw lahmil baqar, ataupun negeri itu suka makan daging lembu. Aw lahmil jamus, ataupun daging kerbau. Fi baladin akhar. Wal urful amali fi bai'i ta'ati, dan uruf yang bersifat amalan ini pada jual beli secara ambil mengambil. Ta'ati, ambil barang, lepas tu ambil duit. Tanpa perkataan. Jadi hanya sekadar beli dan ambil saja. Wal urfu fi taqsim mahar ila muajjalin wa muajjalin. Uruf pada pembahagian mahar kepada mahar yang disegerakan dan mahar yang ditangguhkan. Jadi kebiasaannya memang satu-satu negara itu membahagikan mahar. Ada mahar yang diberikan semasa akad, ada mahar yang ditangguhkan selepas daripada akad nikah. Okey. Jadi ini uruf yang bersifat perbuatan, yang bersifat amalan. Yang kedua, al-urful qawli, uruf yang bersifat perkataan, wahwa at-ta'aruf bainan nasi ala itlaqi lafzin muayyanin, ala itlaqi lafzin ala ma'nan muayyanin bihaisu la yatabadaru ila zihni inda sama'ihi la yatabadaru ila zihni inda sama'i ghairuhu. Kebiasaan manusia untuk menggunakan sesuatu lafaz ini atas makna yang tertentu. Jadi manusia menggunakan perkataan ini untuk makna yang khusus saja. Walaupun perkataan ini boleh memberikan banyak makna, tapi urufnya menggunakan makna yang khusus. Bihaitsu la yatabadaru ila zihni. Sekira-kira tidak akan terkeluar pada pemikirannya ketika dia mendengar perkataan ini selain daripada makna muayyan ini. Kal urfi bi itlaqil lafzil laham 'ala al-hayawan. Seperti uruf yang menggunakan lafaz daging ini untuk haiwan. Wa adami itlaqihi, dan tidak digunakan laham ini, daging ini atas ikan dan juga burung. Ikan dan burung kita tak panggil daging, kita panggil ikan lah, kita panggil ayam ke burung ke kan. Tapi kalau binatang ternakan kita panggil daging lembu, daging kambing. Tapi untuk ikan kita terus sebut ikan ataupun kita sebut ayam. Kita tak, perkataan laham itu tidak digunakan untuk ikan dan juga burung. Tapi hanya digunakan untuk binatang-binatang yang biasa kita gunalah, iaitu kambing ataupun lembu ataupun kerbau. Ini uruf qauli. Kebiasaannya laham digunakan untuk makna yang khusus ini saja, tidak bagi makna yang lain. Kalau sepatutnya laham itu boleh digunakan untuk ikan juga, sebab ikan pun ada daging dah, daging ikan, daging ayam ke, daging burung kan. Tapi kita kira uruf, bila sebut daging tu orang tak nampak ikan dan juga ayam. Qal fuqaha, berkata fuqaha, kullu ma warada bihi asy-syar'u mutlaqan. Tiap-tiap perkara yang syarak jelaskan secara umum sahaja, wala dhabita fihi, dan tidak ada kaedah khusus dalam syarak, wala fil lughati, dan tidak ada dhabit juga, kaedah juga dari sudut bahasa Arab,
yarji'u fihi ila al-urfi. Ketika itu hukum-hukum yang bersifat umum seperti ini akan dirujuk kepada uruf. Jadi kalau tidak ada pengkhususan daripada syarak ataupun daripada bahasa Arab, maka akan berpindahlah kepada uruf. Kal hirzi fi sariqati, seperti tempat simpanan pada dalam masalah mencuri. Mencuri yang potong tangan ni, kalau dia curi daripada tempat simpanan yang sesuai baginya. Jadi nak tahu tempat tu sesuai ataupun tidak sesuai, rujuklah kepada uruf. Duit ni sesuai dia kat mana, kereta tu sesuai kat mana. Jadi kalau barang-barang itu disimpan pada tempat yang sesuai baginya dan barang tu hilang, barulah akan dikenakan hukuman hudud bagi mencuri ini. Watafarruq fil bai'i, berpisah pada jual beli. Bila dikatakan sebagai penjual dan pembeli itu telah berpisah, bila dia keluar kedai ke, bila dia paling muka ke, itu rujuk kepada uruf. Wal qabdi, memegang barang. Bila kita jual beli, kita nak ambil barang, qabat tu, kaedah qabat tu bagaimana? Wa waqtul haidi, wa waqtil haidi wa qadrihi, waktu haid dan qadar haid wa nahwi zalik. Itu semua adalah berdasarkan uruf. Sebab syarak tak tetapkan, lughah pun tidak tetapkan kaedah tertentu. Fayasihhu ishtiratu islahi ba'dil alat al-hadithah kasallajati wal ghassalati ala hisabil ba'i majjanan hina al-atabi muddatan muayyanatan. Maka sahlah mensyaratkan baik boleh sebahagian daripada peralatan moden seperti peti sejuk, mesin basuh atas tanggungan penjual. Islah ni maintenance dia punya, kalau berlaku rosak ke barang tu, penjual lah yang bertanggungjawab untuk membaiki barang tersebut secara percuma hinal atabi, ketika berlaku kerosakan, muddatan muayyanatan, bagi tempoh yang tertentu, setahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke, amalan bil urfi, berdasarkan uruf. Ma'a wujudin nahyi asy-syar'i an bai'in wa syartin, sekalipun ada larangan daripada syarak tentang jual beli dengan syarat. Walaupun ada dalil melarang jual beli dengan syarat, walaupun ada larangan daripada syarat tentang jual beli dengan syarat, tetapi larangan ini adalah larangan yang bersifat umum. Apa maksud tak boleh campur antara jual beli dan syarat? Tak ada pendetilan, tak ada pengkhususan. Jadi bila mana larangan syarak ni bersifat umum, maka kalau perkara tu telah menjadi uruf, menjadi uruf bahawasanya dalam tempoh-tempoh tertentu, panggil tempoh warranty kan, dalam tempoh warranty tu tanggungjawab untuk islah tu adalah pada penjual, maka sahlah pensyaratan seperti itu. Wa yajuzu waqful manquli mustaqillan anil aqar, harus mewakafkan barang yang boleh dipindah, yang berasingan daripada tanah, amalan bi urfin nas, beramal dengan kerana beramal dengan uruf manusia. Uruf manusia sekarang pun orang bukan sekadar wakaf tanah, bukan sekadar wakaf rumah ke bangunan ke, tapi juga mewakafkan harta mangkul, harta yang boleh dipindah-pindahkan. Walaupun boleh dipindah-pindah, tapi dia bersifat kekal, boleh bertahan lama, boleh sampai 10 tahun, boleh sampai 50 tahun, 100 tahun ke, sebab benda tu boleh kekal kan. Jadi bila benda tu boleh kekal lama, maka haruslah untuk wakaf tu berdasarkan uruf manusia. Ma'anna muqtadal waqfi at-ta'bid wa huwa yulaimul aqri faqas. Walaupun tuntutan wakaf ni selalunya untuk benda tu berkekalan, dan ta'bid ini kebiasaannya hanya bersesuaian dengan harta yang berbentuk tanah lah, harta yang berbentuk harta ta'alih ni, yang tak boleh dialihkan. Asalnya wakafnya adalah wakaf tanah, tapi boleh kemudian para ulama membenarkan wakaf mangkul ini dengan syarat benda tu boleh kekal juga dalam tempoh yang panjang, dan kerana beramal dengan uruf manusia. Jadi manusia pun telah mula mewakafkan harta-harta yang lain, bukan sekadar harta tidak alih semata-mata. Okay. Dalil mukhtalaf yang kelima, qaulus sahabi, perkataan para sahabat.
Al-maqsud bis-sahabi indal usuliyin huwa man laqiya an-nabiyya alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa lazamahu muddatan takfi urfan liwasfihi bis-suhbah wa mata 'ala dhalik. Sahabat bermaksud mereka yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, melazimi Nabi bagi satu tempoh yang tertentu yang memadailah secara uruf untuk dia disifatkan sebagai bersahabat. Wa ma ta'ala zalik, dan meninggal dunia dalam keadaan tersebut, dalam keadaan dia telah beriman dengan Nabi, telah melazimi Nabi, tidaklah berterusan tapi dalam tempoh yang tertentu. Wal murad biqaulihi madhhabuhu alladhi qalahu aw fa'alahu wa lam yarwihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksud dengan perkataan sahabat adalah mazhab, mazhab para sahabat, yang dia perkatakan atau dia lakukan tetapi dia tidak meriwayatkan perkataan dan perbuatan itu daripada Nabi. Dia kata itu pandangannya, ini perbuatan dia, apa yang dia faham, apa yang dia pengalamannya hidup dengan Nabi, maka dia keluarkan hukum berdasarkan pandangan dia sendiri. Ikhtalafa al-a'immah ala ihtijaj bihi ala al-qawlain. Disebabkan dia adalah pandangan sahabat kan, tapi sebab sahabat ni istimewa sebab dia melazimi Nabi kan, jadi pandangan dia itu mempunyai nilai yang tinggi jugalah sehingga dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tapi para ulama berselisih pendapat, adakah boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Jumhur wa minhum al-Hanafi, Maliki, Hanbali wa huwa al-ihtijaju bihi wa taqdimuhu 'ala al-qiyas idza aradahu. Boleh berhujah dengan perkataan sahabat, dan juga kalau berlaku pertentangan antara perkataan sahabat dengan qiyas, maka perkataan sahabat yang didahulukan. Ini pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali. Jumhur lah senang kata. Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i wa huwa adamul ihtijaj bihi. Mazhab Syafi'i tidak berhujah dengan perkataan sahabat illa lil isti'nas, melainkan untuk menyokong sahaja pandangan sedia ada. Fa innahu mu'tabar indahu min ghairi ilzamin. Pandangan para sahabat ini boleh diambil kira tetapi tidak memaksalah, tapi tidak ada paksaan untuk dijadikan sebagai satu hukum yang melazimi orang ramai untuk mengikutnya. Kita boleh, mazhab Syafi'i menggunakan qaulus sahabi sebagai penyokong, istiqnas saja, bukan untuk dijadikan sebagai sumber hukum yang asal. Beza dengan pandangan jumhur. Ini pandangan para ulama berkenaan tentang qaulus sahabi. Al-masadir al-mukhtalaf yang keenam, syar'u man qablana, syariat umat-umat yang terdahulu daripada kita, syariat umat-umat terdahulu. Wa huwa al-ahkam at-tashri'iyyah ats-tsabitah fi tashri'il umamis sabiqah. Hukum-hukum pensyariatan yang sabit pada pensyariatan umat-umat terdahulu. Kasyara'i Ibrahim, seperti syariat Nabi Ibrahim. Wa Nuh wa Musa wa Isa wa ghairihim minal anbiya'i wa hiya anwa'. Syar'u man qablana ni ada beberapa jenis, iaitu satu yang disepakati ulama menerima, yang kedua disepakati ulama menolak, dan yang ketiga yang akan disebut dalam slide ini. Yang sepakat ulama terima maksudnya syariat umat terdahulu dan ada dalil yang membuktikan bahawasanya syariat itu juga dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad. Syariat yang sepakat tolak ialah ada dalil yang menunjukkan syariat umat terdahulu itu telah dinasahkan. Yang khilaf ni adalah bila tidak ada dalil yang menyokong, tidak ada dalil yang menasahkan. Wa sanata'arrad li mawdi'il khilaf. Kami akan ceritakan tempat khilaf ulama. Wa huwa ma qassahu Allahu alaina min ghairi ilzamin biha aw naskhin laha. Satu pensyariatan yang telah dikisahkan, yang diceritakan oleh Allah terhadap kita, min ghairi ilzamin lana, tetapi tidak ada perintah yang mewajibkan untuk kita patuh kepada pensyariatan ini. Au naskhin laha, dan tidak ada yang menasahkan pensyariatan ini. Jadi tidak ada yang mewajibkan kita untuk patuh kepada syariat umat terdahulu, tapi tidak ada juga dalil yang menasahkan syariat umat terdahulu. Bila berlaku seperti ini, maka inilah
berlaku perselisihan para ulama sama ada boleh diterima dalil seperti ini, persyariatan seperti ini ataupun tidak. Mislu qaulihi ta'ala wa katabna 'alaihim fiha. Kami wajibkan ke atas umat terdahulu di dalam kitab Taurat. Okey, ini adalah kisah di dalam kitab Taurat. Anna nafsa bin nafsi, satu jiwa dengan satu jiwa. Siapa yang bunuh satu jiwa, maka hendaklah dibalas dengan jiwa juga. Bunuh satu nyawa dengan satu nyawa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal uzuna bil uzuni, was sinna bis sinni, wal juruha qisasun, dan kecederaan-kecederaan juga ada kisos, hukuman kisos yang boleh dikenakan terhadap jenayah-jenayah ini. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah, barang siapa yang memaafkan ataupun tidak menuntut hak kisos ini, maka ia merupakan satu penghapus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak menjatuhkan hukuman dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka merekalah golongan-golongan yang zalim. Jadi ini adalah pensyariatan kisos, kan? Cuma pensyariatan ini diceritakan bagi umat terdahulu dalam kitab Taurat, untuk umat Nabi Musa lah. Wa hadha huwa mawdi'ul khilafi bainal fuqaha. Inilah tempat yang berlaku khilaf di kalangan para fuqaha. Faqad dhahaba jumhurul Hanafiyah wa ba'du Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah fi riwayah ar-rajihah ila anna syar'u man qablana alladhi qassahu al-kitabu alaina duna bayanin linaskhihi syar'un lana. Jumhur berpendapat, itu Hanafi, sebahagian Syafi'i, golongan Maliki, pandangan Hanabilah dalam riwayat yang lebih kuat, bahwasanya syar'u man qablana, pensyariatan umat-umat yang datang sebelum kita, yang telah dikisahkan, yang diceritakan dalam Al-Quran kepada kita, duna bayan linaskhihi, tetapi tidak ada penjelasan ataupun keterangan bahawasanya syariat ini telah dinasahkan, syar'un lana, merupakan syariat juga bagi kita. Walaupun atas tu kisah mengkisahkan tentang pensyariatan kisos pada zaman Nabi Musa, tapi kisos itu juga perlu dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad, sebab syar'u man qablana syar'un lana. Wa zahaba asy-Syafi'iyah, golongan Syafi'i, fi rajih indahum, pada pandangan yang paling rajih di sisi mereka, dan pandangan mazhab Hambali dalam satu riwayat, ila annahu laisa syar'an lana. Syar'u man qablana laisa syar'an lana, pensyariatan umat terdahulu bukan syariat bagi kami. Wa huwa makhtarahu al-Ghazali wal Amidi wal Razi. Ini pandangan yang dipilih oleh al-Ghazali, al-Amidi dan juga al-Razi, wa Ibnu Hazm al-Zahiri, dan juga Ibnu Hazm daripada mazhab Zahiri. Ini pandangan yang kedua yang tidak menerima syar'u man qablana ini sebagai pensyariatan bagi kita. Cuma di sini bukanlah bermaksud mazhab Syafi'i menolak penggunaan kisos. Cuma dalil dalam Quran ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil bagi pensyariatan kisos. Ada dalil hadis yang lain yang boleh digunakan untuk mensyariatkan kisos. Syafi'i tidak tolak pelaksanaan kisos, tapi Syafi'i menolak penggunaan syar'u man qablana sebagai salah satu daripada sumber hukum. Masadir mukhtalaf yang ketujuh, yang terakhirlah yang kita akan bincangkan dalam kuliah kali ini, adalah sadduz dzara'i', menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada perkara maksiat ataupun perkara yang dosa. Ta'rifuha, ta'rif bagi sadduz dzara'i', man'ul wasail, menegah wasilah-wasilah ataupun perantaraan-perantaraan yang boleh membawa kepada kerosakan pada kebiasaannya. Man'ul wasail al-muaddiyah ila mafasida ghaliban, yang boleh bawa kepada kerosakan pada kebiasaannya. Jadi wasilah-wasilah yang boleh membawa kepada perkara yang haram, wasilah itu juga adalah perkara yang haram. Fattariqu ilal harami haramun, jalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram, hukumnya haram juga. Mislu an-nazru ila auratil mar'ah, seperti melihat kepada aurat perempuan. Fa innahu wasilatun ila zina, melihat itu, nazar itu adalah perkara yang boleh membawa kepada zina. Wakilahuma haram, jadi kesimpulannya kedua-duanya an-nazar
dan juga az-zina, kedua-duanya adalah haram. Nazar ila auratil mar'ah. Wa mithlu man'il qadi min akhdhil hadiyah. Larangan qadi daripada menerima hadiah. Li'alla yakuna dari'atan ila akhdhir rashwah. Supaya pengambilan hadiah ini tidak menjadi wasilah, kaedah ataupun cara untuk mendapatkan rasuah. Hadiah tu boleh, tapi takut hadiah tu digunakan untuk merasuah hakim, maka kerana itulah memberi hadiah juga ataupun menerima hadiah itu juga adalah haram juga. Wadzalika fi hadisin hadayal ummal ghululun. Hadiah-hadiah kepada pekerja ini yang lebih daripada gajinya itu adalah ghulul, adalah perkara yang haram. Rawahu Ahmad. Wasaddu dzara'i aslun min usulil fiqh indal malikiyah wal hanabilah. Saddu dzara'i merupakan salah satu sumber daripada ilmu usul fiqh di sisi mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Mazhab Maliki dan Hanbali menerima saddu dzara'i sebagai salah satu sumber hukum. Wa akhadha bihi asy-Syafi'i wa Abu Hanifah fi ba'd al-halat wa ankara al-'amal biha fi halatin ukhra. Tapi Syafi'i dan Abu Hanifah dalam keadaan tertentu dia menerima konsep saddu dzara'i, tapi ada dalam keadaan lain dia tidak menerima saddu dzara'i. Dia tidak menerima secara umum lah penggunaan saddu dzara'i, berbeza dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Contoh penggunaan saddu dzara'i sebagai sumber hukum menutup pintu-pintu yang boleh bawa kepada perkara yang haram. Bai'ul ainah. Bai'ul ainah huwa an yabi'al ba'i'u sil'atan ila ajalin bi'asharati darahim mathalan. Seorang penjual menjual satu barang secara tangguh dengan harga 10 dirham masalan. Dia jual barang dia, tapi sebenarnya hakikat dia bukan nak jual barang tu. Dia jual satu barang dengan harga 10 dirham secara tangguh, maksudnya dia akan dapat 10 dirham. Summa yashtariha al-ba'i'u, kemudian penjual akan membeli semula barang tersebut. Dia beli balik barang tu. Barang tu bukanlah sebenarnya barang jualan. Barang tu hanya wasilah, perantara saja. Kemudian dia jual balik barang tu daripada dia beli balik barang tu daripada mushtari, daripada pembeli, sekali lagi fil hal, secara tunai, bi khamsati darahim, dengan harga 5 dirham. Barang tu dah pindah milik pada mushtari, dibeli balik pada mushtari itu dengan harga 5 dirham secara tunai. Jadi mushtari itu dah dapat 5 dirham. Memanglah dia dah dapat cash 5 dirham. Tapi dalam masa sama, asal tu dia berhutang 10 dirham kan. Jadi dia kena bayar balik 10 dirham pada masa akan datang bila cukup tempoh nanti tu. Jadi dia bagi hutang 10 dirham, dia bagi hutang 5 dirham, tapi penjual tu akan dapat balik 10 dirham. Fal Malikiyah wal Hanabilah yubtiluna bai'al ainah. Golongan Maliki dan Hanbali membatalkan bai'un ainah kerana li'anna al-aqda nafsahu yahmilu ad-dalil ala qasdi riba. Kerana akad itu sendiri menunjukkan atas tujuan untuk melakukan riba. Sebenarnya ialah dia nak bagi hutang RM5, tetapi dia nak dapat balik RM10, itu je. Tapi dia gunakan barang sebagai wasilah. Lianna ma'ala hadzal aqdi huwa bai'u 5 naqdan bi 10 ila al-ajal. Kerana tujuan sebenar akad ini adalah untuk jual 5 dirham secara tunai dan mendapat balasan 10 dirham secara tangguh. Maksudnya dia akan dapat duit, dia akan dapat untung 5 dirham lagi. Dia bagi hutang 5 dirham, tapi dia dapat balasan untung lagi 5, maksudnya dia dapat 10 dirham. Wasil'atu fi ma baina zalika laghun la makna laha. Barang antara kedua-dua akad ini adalah sia-sia saja, tidak ada makna, tidak ada tujuan pembagian. Bukan dia jual beli itu untuk dapatkan barang. Tapi tujuan sebenar adalah dia nak bagi hutang RM5 dan dapat balik RM10. Wa Abu Hanifah yamna'u hadzal bai'a ala asasin akhar. Imam Abu Hanifah menegah jual beli ini atas asas yang lain, wa huwa at-tasarruf fi syai'in qabla al-qabdi. Melakukan urusan atas sesuatu sebelum qabad, wa qabla tamami tamalluk, dan sebelum sempurnanya pemilikan, wa huwa fasid,
jual beli seperti ini adalah jual beli yang fasid. Okay. Sebab Abu Hanifah ada katakan tak menerima sadu zara'i dalam keadaan tertentu kan. Jadi Abu Hanifah tetap menolak bay'un inah. Kerana apa? Dalam bay'un inah ni ada menguruskan suatu perkara sebelum qabad dan sebelum sempurnanya pemilikan. Dia jual barang dengan harga 10 dirham tadi kan, tapi barang dia tak serah pun, dia tak qabad pun, dia tak pegang barang tu. Sebut saja dia nak jual, tapi barang tu tak qabad. Dan pemilikan pun tak sempurna lagi. Pemilikan tak sempurna, dia tak berlalu tempoh masa khiyar majlis ke khiyar syarat ke, dia tamam tamalu tak berlaku. Sebab itulah jual beli ini adalah jual beli yang fasid. Okey. Amma Syafi'i, adapun mazhab Syafi'i, fayusahihu hadzal bai'a. Syafi'i membenarkan bay'un inah. Wa yatruku al-qasda al-batina ila al-ismi wal iqab al-ukhrawi, dan meninggalkan qasad batin, tujuan yang tersembunyi itu kepada dosa dan balasan di hari akhirat. Sebab jual beli itu adalah jual beli yang sebenar, nampak jual beli itu. Dia jual barang dengan harga 10 dirham. Lepas tu dia beli balik barang dengan harga 5 dirham kan. Jadi jual beli itu berlaku dan dua jual beli yang berbeza. Tapi kalau mereka berdua ni berpakat, sebenar pada hakikatnya berpakat untuk melakukan riba yang diharamkan, jadi qasad tu, niat tu tetap berdosa lah dan akan ada balasannya di hari akhirat nanti. Tapi Syafi'i kata berdasarkan zahir, jual beli ni adalah jual beli biasa yang tidak ada sebarang larangan baginya. Okay. Jadi inilah contoh penggunaan sadu zara'i ini, yang mana ada khilaf ulama yang menerima dan yang menolak sadu zara'i. Yang menerima dia akan mengharamkan bay'un inah. Yang menolak sadu zara'i seperti mazhab Syafi'i, dia akan membenarkan bay'un inah. Cuma Abu Hanifah ni dia melarang bay'un inah tapi berdasarkan sebab yang lain, bukan berdasarkan sadu zara'i. Alhamdulillah, selesai pembincangan bagi al-masadir al-mukhtalaf fiha ni. Ada 7 masadir yang kita bincangkan. Semua masadir ini ada perbezaan di kalangan para ulama lah, sama ada untuk menerima dan menolak penggunaan masadir-masadir ini. Tapi bukanlah, ada mazhab yang menerima ada sebahagian dalil ni tapi dia menolak sebahagian dalil lain. Jadi bukanlah ketujuh-tujuh ni ada satu mazhab tolak semua. Tak, mereka pakai sebahagian tapi dia tak pakai sebahagian lain. Jadi itulah yang menyebabkan terhasilnya perbezaan pandangan mazhab di kalangan para ulama, kerana ada mazhab yang menerima masadir mukhtalaf, ada mazhab lain yang tidak menerima masadir mukhtalaf ini. Tapi dia tetaplah kita perlu mempelajari dan mengambil berat berkenaan tentang masadir-masadir ini, sebab ia tetap digunakan di dalam proses pengeluaran hukum dalam mazhab-mazhab yang ada dekat dalam perbincangan kitab-kitab fiqh ni, ada digunakan sumber-sumber hukum ni. Okay. Jadi kita berhenti setakat ini dulu untuk kuliah pada berkenaan antara masadir mukhtalaf ni. Sebarang salah silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.